Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Baiklah, seperti biasa hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan meneruskan kita punya penerokan kita untuk bab 8 yang berbunyi Membina Kemakmuran Negara. Baiklah, kalau sudah bersedia, mari sesi pada hari ini. Okey, di bawah bab 8 kita akan belajar tentang 5 topik. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang pembentukan dasar ekonomi baru. Yang kedua, 8.2 kita akan belajar tentang pelaksanaan dasar ekonomi baru. Seterusnya 8.3 kita akan belajar tentang pembentukan dasar pembangunan nasional ataupun dikenali dengan DPN. Seterusnya 8.4 pelaksanaan dasar pembangunan nasional, dan yang terakhir 8.5 iaitu pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Mari kita lihat kepada pengenalan. Dari tahun 1970 hingga 1990, dasar ekonomi baru telah dilancarkan ataupun dikenali dengan DEB. Dan dasar ini dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun dan mempunyai matlamat untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan juga perpaduan negara. Dasar ekonomi baru ini dilancarkan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama atau RRJP1 yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Kalau kita lihat setiap 5 tahun kerajaan akan buat rancangan Malaysia yang kita panggil sebagai RMK. Kalau kita lihat sekarang, rancangan Malaysia ke-12 sedang berjalan. Yang ketiga, tujuan utama. Kalau kita lihat kenapa DEB ini diperkenalkan adalah yang pertama, ingin memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi antara kaum, antara wilayah dan juga antara kawasan dalam wilayah yang sama. Jadi kerajaan nak wujudkan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat kepada latar belakang pembentukan dasar ekonomi baru. Kalau kita lihat, dasar ekonomi baru ni ditubuhkan di bawah Majlis Perundingan Negara ataupun dikenali sebagai MAPEN. Okey, MAPEN ni anggotanya terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Okey, mereka ni bertindak memberi nasihat kepada kerajaan dalam pelbagai perkara yang berkaitan dengan pembangunan negara. MAPEN mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dan hasil daripada perbincangan mereka, terbentuklah satu dasar negara yang sangat penting, iaitu dikenali dengan DEB atau Dasar Ekonomi Baru. Beberapa pakar, kalau kita lihat beberapa pakar daripada ekonomi daripada dalam serta luar negara telah diberi tugas atau amanah untuk merangka dasar berkenaan. Antara pakar yang terlibat dalam merangka dasar ekonomi baru ni adalah Dr. Rais Saniman daripada Malaysia, Dr. Jess Falan daripada Norway, Dr. Jack R. Parkinson daripada Britain. So mereka ni adalah antara individu-individu yang terlibat untuk merangka dasar ekonomi baru. Seterusnya, mari kita lihat kepada matlamat dasar ekonomi baru. Setiap dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan mesti mempunyai matlamat yang tertentu. Begitu juga dengan dasar ekonomi baru. Antara matlamat dasar ekonomi baru ialah mencapai perpaduan kaum
dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi yang bersifat serampang dua mata. Jadi strategi DEB yang pertama adalah membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan. Itu yang pertama, menambah pendapatan rakyat. Yang kedua, kerajaan juga ingin menambah peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Jadi ingat, strategi yang pertama membasmi kemiskinan dan yang kedua meningkatkan peluang pekerjaan. Strategi yang kedua, kerajaan juga ingin menyusun semula masyarakat dan kurangkan serta hapuskan pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi. Jadi kalau kita lihat pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi ni, kalau boleh kerajaan nak semua bidang ekonomi ni ada semua kaum yang masuk. Tak nak lagi macam dulu. Contoh kalau dulu kita ambil estate ladang getah dimonopoli oleh orang India. Kalau lombong dimonopoli oleh orang Cina. Jadi kerajaan nak kurangkan ataupun nak hapuskan terus pengenalan kaum mengikut ekonomi. Seterusnya, yang keempat, kalau kita lihat, terdapat isu yang berkaitan dengan rancangan basmi kemiskinan dan juga susun semula masyarakat semasa dasar ekonomi baru dilancarkan. Kita lihat kepada 8.2 iaitu pelaksanaan dasar ekonomi baru. Jadi pada akhir pembelajaran, pelajar sepatutnya dapat menghuraikan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Dan kalau kita lihat, mari kita lihat pada pengenalan. Okey. Jadi dasar ekonomi baru ni dilaksanakan menggunakan beberapa pendekatan yang bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu melalui agihan ekonomi yang seimbang. So, saya nak kamu tengok balik kat sana. Kita nak lahirkan masyarakat yang bersatu padu dengan agihan ekonomi yang seimbang. Jadi kita nak pastikan semua kaum mendapat agihan yang seimbang. Yang kedua, beberapa langkah dilaksanakan berkaitan dengan usaha membasmi kemiskinan. Jadi kalau kita lihat pada masa tu kadar kemiskinan agak tinggi. Jadi kerajaan melakukan pelbagai cara untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Jadi antara yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dengan memperkenalkan rancangan buku hijau. Okey, nanti kita akan lihat setiap satu ni memperkasakan peranan agensi kerajaan iaitu jabatan-jabatan kerajaan, pembangunan tanah oleh Felda, pembangunan wilayah. Okey, kita akan lihat juga pemilikan modal saham, pengenalan industri kecil dan sederhana ataupun dipanggil sebagai IKS dan pendidikan untuk tenaga kerja mahir. Jadi mari kita lihat pada usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Okey, yang pertama, cara ataupun program yang dilakukan oleh kerajaan di luar bandar lebih tertumpu kepada penduduk miskin. Okey, pada masa tu seperti petani, pekebun getah dan juga pekebun kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baharu. So mereka ni adalah di kawasan luar bandar. Okey, seterusnya yang kedua, usaha pembangunan dilakukan melalui kegiatan gerakan koperasi sedia ada di luar bandar. Jadi kerajaan mengaktifkan semula koperasi-koperasi yang ada di luar bandar untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Seterusnya, antara program yang dilakukan oleh kerajaan adalah penerokaan tanah baru. Contoh seperti Felda adalah penerokaan tanah baru. Bantuan peralatan pertanian, kerajaan bagi bantuan jentera pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian. Kerajaan juga memberikan hikmat nasihat, memberikan subsidi biji benih dan juga baja, memberikan kemudahan kredit ataupun pinjaman modal dalam bentuk wang,
Okey, kerajaan juga membantu memasarkan barangan. Maksudnya kalau kita keluarkan barang, kerajaan akan tolong mencari pasaran untuk barang tu dijual. Okey, seterusnya pusat kemajuan peladang. Okey, diwujudkan untuk memberi kemudahan kepada para peladang. Baiklah, sekarang ni mari kita lihat kepada penduduk bandar. Okey, terdapat juga penduduk bandar yang miskin pada ketika itu. Okey, disebabkan oleh apa? Mereka berpendapatan rendah. Okey, iaitu tidak mendapat gaji yang mencukupi, dan yang paling utama pada masa itu mereka menghadapi masalah perumahan. Jadi bagaimana kerajaan mengatasi masalah ni adalah memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan. Okey, so konsep dia senang je. Okey, kalau kerajaan membina lebih banyak kawasan perindustrian dan perniagaan, lebih banyak orang akan mendapat peluang pekerjaan. Jadi bila mereka dapat peluang pekerjaan, mereka akan mendapat gaji. Jadi bila mereka dapat gaji, mereka dapat tingkatkan taraf hidup mereka, dan seterusnya kadar kemiskinan dapat dikurangkan. Dan kebanyakan program kerajaan ni adalah untuk mengurangkan kemiskinan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Kalau kita lihat kaum Melayu, Cina, India pada masa tu ada yang kurang berkemampuan. Seterusnya, kerajaan juga menyediakan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air, elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa, buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak, dan program rumah murah. So kita boleh lihat ya, banyak kemudahan yang disediakan oleh kerajaan, dan matlamat kerajaan hanya satu, nak mengurangkan kemiskinan. Kalau kita lihat, mari kita lihat kepada program ataupun rancangan buku hijau. Okey, rancangan ni dilancarkan pada 20 Disember 1974 oleh Tun Abdul Razak Husin, iaitu masa tu merupakan Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Jadi matlamat beliau adalah untuk menambahkan pendapatan rakyat. Maksudnya nak menambahkan pendapatan rakyat dan meningkatkan pengeluaran makanan. Okey, so rancangan hijau ni adalah rakyat digalakkan untuk menanam tanaman sendiri. Okey, macam sayur-sayuran. Okey, so tujuannya supaya pengeluaran bahan makanan dalam negara cukup dan kita tak perlu nak ekspor daripada luar negara. Okey, import daripada luar negara. Okey, seterusnya rancangan ini juga memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah. Okey, kita nak usahakan tanah ni sepenuhnya. Kita tak nak bazirkan tanah-tanah ni. Jadi kerajaan maksimalkan penggunaan tanah dalam rancangan buku hijau. Seterusnya, usahakan tanah dengan tanaman jangka pendek. Maksudnya tanaman yang dapat mengeluarkan hasil dalam jangka pendek. Okey, melalui pekebun berkelompok. Berkelompok maksudnya dalam satu kumpulan. Okey, penternakan, okey, menternak ayam, itik, lembu, kambing. Okey, pemasaran yang baik, kita pasarkan, okey, supaya ada pembeli, dan projek-projek kecil yang lain. Okey, seterusnya kita juga ada peranan agensi kerajaan. Okey, agensi kerajaan ni ditubuhkan untuk membantu rakyat dalam banyak bidang. Okey, so kita akan tengok beberapa contoh peranan agensi kerajaan tersebut. Okey, yang pertama, agensi kerajaan ni ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi, menambahkan pendapatan rakyat, dan kita nak buka peluang pekerjaan. Yang paling penting, kita nak buka peluang pekerjaan kepada rakyat supaya rakyat dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Jadi peranan agensi ni, apa peranan dia? Okey, peranan dia adalah agensi ni akan memberi bantuan dari segi peralatan. Macam saya cakap tadi, jentera untuk pertanian. Okey, biji benih yang berkualiti. Okey, untuk memastikan pokok dapat tumbuh dengan baik. Okey, kemudahan pinjaman iaitu duit atau modal, dan hikmat nasihat. Kita bagi nasihat tentang cara penjagaan pokok, bagaimana pokok tu boleh membesar dengan baik. Okey, so semua tu disediakan oleh agensi-agensi kerajaan.
Jadi antaranya kalau kita tengok pada 1971 kerajaan telah menubuhkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Okey, dan tujuan utama dia adalah untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pada masa yang sama memodernkan industri perikanan. Okey, tidak lagi menggunakan cara lama menangkap ikan, sebaliknya menggunakan teknologi moden dalam industri perikanan. Okey, seterusnya pada tahun yang sama juga 1971 Lembaga Beras dan Padi Negara LPN ditubuhkan dan tujuannya adalah nak mengawal selia sektor padi. Maksudnya semua padi dekat Malaysia ni dikawal oleh Lembaga Beras dan Padi Negara serta nak menstabilkan harga padi. Jadi kini Lembaga Beras dan Padi Negara ni, LPN ni, telah ditukar nama menjadi Beras Nasional ataupun dipanggil sebagai Bernas bermula tahun 1994. Okey, yang kelima, pada tahun 1973 Lembaga Pertubuhan Peladang LPP telah ditubuhkan untuk membantu pekebun kecil, petani dan peladang dalam kegiatan koperasi. Jadi LPP ni ditubuhkan untuk meningkatkan lagi kegiatan koperasi. Okey, yang keenam kalau kita lihat pada tahun 1973, satu lagi agensi kerajaan iaitu Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil dan Perusahaan Getah ataupun lebih dikenali dengan RISDA. RISDA ni ditubuhkan untuk membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah. So RISDA, ingat, untuk getah. Okey, selain daripada tu kita ada juga agensi-agensi seperti Lembaga Beras dan Padi Negara, Lembaga Pertubuhan Peladang, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Rubber Industry Smallholders Development Authority. Okey, semua agensi ni kita dah tengok tadi. Okey, kita nak tengok satu lagi agensi yang paling banyak memberi sumbangan kepada negara iaitu FELDA. Okey, Lembaga Kemajuan Tanah, Persekutuan dan Pembangunan Tanah. Okey, pembukaan tanah baru. Jadi kerajaan telah membuka banyak tanah baru di seluruh Malaysia. Okey, so semua pembukaan tanah ni dilakukan di bawah FELDA. Jadi kalau kita lihat penduduk-penduduk yang miskin, yang tinggal di luar bandar ni, kita pindahkan dia ke kawasan FELDA yang baru dibangunkan supaya mereka dapat bersama-sama membangunkan FELDA. Dan setiap daripada mereka ni diberikan 10 ekar tanah untuk diusahakan dengan tanaman. Jadi mereka akan diberi tanah sebanyak 10 ekar dan mereka perlu usahakan tanah tu dengan kelapa sawit, getah, dan mereka juga akan disediakan rumah kediaman. Okey, kerajaan juga membina kemudahan lain dekat FELDA tersebut iaitu klinik kesihatan, sekolah, pengangkutan bas, dan koperasi FELDA juga telah diwujudkan untuk mengubah taraf hidup mereka. Jadi nampak tak perancangan dia yang cukup bagus di mana rakyat akan ditempatkan di satu tempat dan segala kemudahan asas dibina di tempat tersebut. Okey, yang keempat kalau kita lihat, FELDA juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri. Maksudnya FELDA ni bekerjasama dengan kerajaan negeri Selangor, kerajaan negeri Perak, Terengganu, Kelantan untuk projek pembangunan tanah baru dalam bidang pertanian. Dan dekat Sabah pula, di Sabah, FELDA ni bekerjasama dengan Yayasan Sabah yang membawa kepada pembukaan FELDA, contoh FELDA seperti FELDA Wilayah Sahabat yang terdapat di Lahad Datu, FELDA Umas yang terdapat di Tawau. Yang tu adalah Sabah. Jadi kalau kita lihat dekat Sarawak pula, FELDA ni bekerjasama dengan Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority, SALCRA, untuk membuka ladang kelapa sawit. So kita tengok lagi kemajuan dalam bidang FELDA ni atau kemajuan yang melibatkan agensi FELDA. Okey, yang pertama, skim peneroka FELDA tidak dihaskan atau maksudnya bukan untuk Bumi Putra sahaja,
tetapi kaum Cina dan India juga diberi peluang untuk menjadi peneroka. Okey, peneroka ni maksudnya orang yang diberi peluang untuk menyertai program Felda ni. Okey, jadi kita boleh nampak Felda ni dia mengutamakan semua kaum Melayu, Cina dan juga India kerana semua diberi peluang. Dan yang kedua, kalau kita tengok beberapa buah Felda telah diterima, telah menerima peneroka daripada pelbagai kaum. Contoh kalau kita tengok, kalau dekat Felda Lurah Birut di Pahang, Felda Keratung di Pahang, Felda Sendayan di Negeri Sembilan ni ada peneroka daripada pelbagai kaum. Okey, mari kita lihat kepada pembangunan wilayah. Okey, maksudnya kita nak tengok kepada wilayah-wilayah yang dibangunkan. Okey, yang pertama, kalau kita lihat pada 1971, kerajaan telah menubuhkan satu agensi yang dipanggil sebagai Urban Development Authority atau UDA, atau dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar ditubuhkan. Dan apa peranan UDA? Kalau kita tengok, peranan dia adalah untuk membangunkan sektor industri dan pembangunan bandar-bandar baru di seluruh Malaysia. Okey, maksudnya UDA ni dia berperanan untuk membangunkan bandar-bandar baru di seluruh negara. Okey. So, pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian ni, contoh kita boleh ambil Bandar Tun Usin On dekat Ceras, Bandar Baru UDA di Skudai, Johor. Okey, ini semua adalah antara contoh-contoh bandar yang telah dibuka oleh UDA. Okey. Dan pada 1957, kalau kita tengok, Lurah Bilut, okey, telah dipilih sebagai untuk rancangan pembangunan tanah secara berkelompok yang pertama. Maksudnya tanah akan dibangunkan secara dalam kumpulan. Okey. Jadi untuk tujuan tersebut, Lurah Bilut, okey, dekat Bentong telah dipilih sebagai dia punya projek perintis. Okey. Yang kelima, kalau kita lihat pada peringkat awal terdapat lebih kurang 400 orang Melayu sebagai peneroka. Cina kita ada 169 orang dan India 47 orang telah diberi peluang sebagai apa? Peneroka. So nampak tak? Ada pelbagai kaum. Okey, selain itu semua kerja pembinaan rumah dan penanaman getah dilakukan secara gotong royong. Jadi semua kerja-kerja dilakukan secara gotong royong sebab nak kurangkan beban. Dan antara kawasan-kawasan pembangunan wilayah yang terkenal di negara kita masih ada sampai hari ini, iaitu Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, KEJORA, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, kita panggil dia KETengah, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, DARA, dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, iaitu KESEDA. Okey, so ini merupakan antara agensi-agensi kerajaan di kawasan pembangunan wilayah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada pemilikan modal saham. Okey, so saham ni sangat penting supaya boleh dapatkan modal untuk memulakan perniagaan. Jadi kalau kita lihat pada masa tu, kaum Bumiputera ketinggalan dalam bidang pemilikan modal saham. Okey, dan juga syarikat perdagangan. Jadi ini menyebabkan wujudnya perbezaan taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Jadi kalau kita tengok perbezaan antara Bumiputera ni, orang Melayu dengan orang bukan Bumiputera ni agak besar. Okey. Jadi untuk menangani semua perkara ni, pada 17 Mac 1978 kerajaan telah menubuhkan Permodalan Nasional Berhad ataupun kita biasa panggil sebagai PNB. Okey, dan kerajaan juga berhasrat mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MPPB. Okey, sebagai usaha menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat. Okey, jadi ini kerajaan nak tambah modal dalam bidang apa? Korporat.
Okey, yang keempat, kerajaan juga telah mewujudkan ataupun melancarkan Amanah Saham Nasional ASN atau Amanah Saham Bumiputera ASB. Okey, kenapa kerajaan lancarkan ni? Sebab nak memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Okey, jadi syarikat-syarikat ni akan menggunakan modal-modal ni dan melaburkan dalam mana-mana projek atau pembangunan dan akan memberikan semula pulangan kepada orang yang melabur tu dalam bentuk dividen. Okey. Jadi kalau kita lihat, kaum bukan Bumiputera juga turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Jadi Amanah Saham Malaysia ni untuk semua kaum. Okey, lepas tu kerajaan juga nak meningkatkan lagi pendapatan dalam sektor industri kecil dan sederhana. Kita panggil dia sebagai IKS. Jadi industri kecil dan sederhana ni adalah industri pembuatan barang. Maksudnya mereka buka kilang secara kecil-kecilan dengan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Jadi industri kecil ni dia lebih kepada industri yang bertaraf sederhana. Lepas tu ada juga industri-industri yang kecil. Okey, rakyat diberi peluang untuk mengusahakan industri desa. Kalau industri desa ni di kawasan-kawasan kampung, serta IKS, industri kecil dan sederhana, untuk memperbaiki taraf hidup rakyat dan juga menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Okey, jadi kalau kita lihat, contohnya adalah seperti pembuatan kraft tangan, makanan, pakaian dan inap desa ataupun biasa kita panggil homestay. Okey, dekat kawasan-kawasan kampung. Okey, lepas tu antara IKS, kalau kita lihat di Malaysia, antara IKS yang berjaya, okey, adalah seperti Best Farm Corporation, Nurul Food Industry Enterprise, Ramly Food. Okey, mesti kamu ingat Ramly. Okey, mesti kamu faham, iaitu burger yang terkenal. Okey, lepas tu Faizah, iaitu dalam bidang beras. Okey, Faizah Marketing Sendirian Berhad. Okey, so melalui IKS ni muncul ramai usahawan muda yang menyumbang kepada apa? Pembangunan masyarakat dan negara. Jadi IKS ni berjaya melahirkan banyak usahawan-usahawan muda. Okey. So untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka, untuk membantu lagi semua usahawan muda ni, kerajaan telah menyediakan pinjaman intensif dan juga nasihat. Okey. Contoh tempat yang boleh memberikan mereka bantuan ni adalah seperti Bank Bumiputera, Perbadanan Nasional Berhad, Bank Pertanian Malaysia, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan juga Amanah Iktihar Malaysia. Okey, semua ini adalah antara agensi-agensi yang boleh memberi bantuan kepada para usahawan muda. Okey, kerajaan juga menekankan pendidikan untuk melahirkan tenaga kerja mahir ataupun skilled worker. Okey, so penting ya tenaga kerja mahir ni sebab dapat membantu negara dalam bidang pertanian dan juga perindustrian. Jadi kalau kita tengok kat sana, kerajaan ambil langkah untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir untuk menampung keperluan bidang pertanian dan perindustrian. Okey, seperti yang saya cakap tadi. Jadi mereka ni diberi latihan asas, okey, kemahiran sejak di bangku sekolah. Jadi kalau kita tengok melalui subjek apa? Subjek kemahiran hidup yang sekarang ni dijenamakan semula sebagai reka bentuk teknologi, RBT. Okey, jadi dekat subjek RBT ni diberikan kemahiran asas dulu. Okey. Lepas tu kerajaan juga telah menubuhkan 2 jurusan pendidikan. Kalau kita lihat, kita ada sekolah menengah vocational, okey, untuk bidang teknik, untuk bidang kemahiran. Okey. Dan seterusnya sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti atau Institut Teknologi MARA juga telah ditubuhkan. Jadi semua pusat-pusat pendidikan ni diwujudkan untuk menambah lagi tenaga kerja mahir. Jadi mereka akan ditawarkan
pelbagai kursus kemahiran untuk menampung permintaan tenaga kerja mahir. Okey. Jadi apabila kerajaan wujudkan tenaga kerja mahir ni, mereka senang dapat kerja setelah habis belajar. Okey. So itu matlamat utama kerajaan. Dan mari kita lihat kepada kesimpulannya. Okey, kesimpulannya, semua langkah yang dilaksanakan ni mempunyai tujuan yang sama, iaitu apa? Membasmi kemiskinan. So berbalik kepada kita punya isu tadi, iaitu kita nak membasmi kemiskinan dan kita juga ingin susun semula masyarakat untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Jadi kita nak pastikan perpaduan negara ni dapat dicapai melalui pembasmian kemiskinan. Okey, seterusnya, segala program pembangunan yang dilaksanakan seiring dengan penjagaan alam sekitar negara kita, dan kita juga perlu tingkatkan taraf hidup demi kemakmuran negara. Ya belajar, kita dah pun menghabiskan 8.1 dan 8.2. Minggu depan kita akan sambung selebihnya. So itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.